Jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir yang diajukan daripada saya sendiri lah kepada ahli-ahli panel sebelum kita mendapatkan soalan daripada para pendengar sini. Kepada saudara Ahmad Umair bin Zulkifli, saya mengetahui bahawa background saudara Umair ini sangat dipenuhi dengan kesibukan yang berlainan. Satu yang saya lihat, saudara berkahwin awal, maksudnya berkahwin dalam usia yang muda. Jadi yang pasti satu berkeluarga. Yang kedua sekarang dalam final year. Tadi kalau bagi kita semua sudah maklumi, final year satu year yang sangat-sangat busy. Projek yang sangat-sangat memerlukan all out masa kita. Kalau saya sekarang internship. Jadi minggu hadapan ada yang dikatakan shift malam. Shift malam ni saya terkejut. Dia mendengar 8 malam sampai 8 pagi. Jadi saya bertanya lah dengan SD, jadi tak tidur kan? Tak tidur apa kan? Jadi kalau di Korea ada workaholic. Di sini ada sedikit lah workaholic, tapi kebanyakan kita ni sleepaholic. Kita kebanyakan itu, macam baby, berapa jam tidur. Jadi itulah persoalan kepada Ahmad Umair ni, satu dengan keluarga yang busy. Kemudian yang pasti kita berkeluarga kena mencari nafkah. Kita kena mencari untuk sumber ekonomi kita. Kemudian kita dengan saya mendapat tahu bisnes-bisnes yang dicuburi bukan kecil-kecilan. Bahkan cuba usahakan membuka beberapa company. Dan beberapa lagi lah kesibukan-kesibukan sebagai seorang muslim dan sebagainya. Jadi persoalan dari sini, satu yang menjadi faktor untuk kita boleh manage, boleh urus benda ini adalah time management. Bagi pandangan saya. Jadi pada pandangan Umair sendiri, dari segi pembahagian masa, dari segi time management, bagaimana cara yang terbaik untuk mengurus kesemua kesibukan amanah-amanah yang kita diberikan? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara pengawas. Berkenaan dengan mengurus masa, tentu saya nak berceritakan lah kesibukan yang saya hadapi. Saya memang dekat UTP jarang join event atau apa. Tapi saya banyak buat program motivasi ke sekolah seperti yang saya sebutkan tadi. Kadang-kadang saya kembali ke sekolah lama saya. Saya bermula dengan kembali ke sekolah lama saya di Semak Lama. Hampir kadang-kadang sebulan tu hampir tiap minggu lah saya pergi. Sebab atas satu rasa saya ingin berkongsi dengan adik-adik pelajar-pelajar sekolah ni bahawa betapa pentingnya kita melatih kita punya disiplin tu sejak daripada sekolah ni. Padahal kalau kita tengok pelajar-pelajar yang di IPT datang ke IPT, mereka ni datang daripada sekolah-sekolah berasrama penuh. Dan saya pernah selalu mendengar kajian yang dibuat bahawa pelajar sekolah berasrama penuh ni sangat susah nak berikan. Sebab apa? Siapa kat sini bukan berasal dari sekolah berasrama penuh? Cuba angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi sikit, kita tengok. Bukan dari sekolah berasrama penuh. Sangat sedikit. Hampir semua pada kita ada sekolah berasrama penuh. Sama ada MARA ke, sekolah apa ni, MRSM ataupun SBP. Dan di sekolah berasrama penuh ni, apa yang diajarkan ialah setiap waktu akan disusun. Setiap masa akan diberitahu apa nak buat sekarang ni. Waktu prep, pergi belajar. Pergi kelas. Tak pergi kelas kena sebat turun bawah. Kalau tak, kena ambil tindakan disiplin. Macam-macam. Kat kelas cikgu bagi kan, ni soalan-soalan sport. Ni soalan-soalan yang perlu kamu belajar, ni tak payah belajar. Tapi itu sangat berbeza bila sampai ke UTP. Bila kita masuk ke UTP, semuanya berbeza, bertukar hampir 180 darjah. Segala-galanya is depend on ourselves. Nak buat apa, buat lah. Sebab tu tadi ada kawan-kawan yang kita tengok main game tak henti-henti, marathon movie dan sebagainya. Jadi kat situ yang paling penting adalah self-discipline. Kita kena plan our work and work our plan. Kawan kata kan. Dan ramai orang pula dia itulah kan. Orang bertanya kat pada saya, macam mana boleh kahwin masa belajar? Macam mana boleh kahwin masa belajar? Saya tak kahwin lah kan. Ramai orang mengatakan, boleh ke belajar kalau kita, boleh ke kahwin kalau kita tengah tak ada kita tak ada pendapatan yang tetap lagi? Sebenarnya jangan takut untuk kahwin. Daripada kita berani, sebab ramai orang sekarang ini berani untuk buat maksiat lebih daripada dia buat ibadah. Dia orang lagi rela berkapal, lagi rela menceburkan diri dalam hubungan-hubungan yang tidak jelas, yang menyebabkan dia orang makin lama makin jauh daripada Allah Ta'ala. Tapi saya tengok dengan berkahwin, bila berkahwin ni dia akan menyebabkan kita jauh lebih matang.
datang pada yang baru datang. Jadi persepsi orang mengatakan bahawa kalau kita berkahwin, kemudiannya hidup akan tunggal langgang, susah kan. Itu sebenarnya ialah depends on orang, bergantung pada orang. Kalau kita nak diri kita berjaya, seperti kata Ustaz Asyah tadi, saudari Asyah, mungkin bahasa Arab, saya sekolah agama ni biasa cakap bahasa Arab, sasa pula. Saudari Asyah mengatakan, we are what we think. So kalau kita fikir kita nak berjaya, maka kita akan berjaya. Kalau kita nak manage masa kita akan dapat manage. Dan kalau kita berfikir tentang kita ni ialah seorang pelajar Muslim yang saya katakan tadi, hidup di UTP hanya untuk belajar dan dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, maka kita akan pastikan setiap masa kita terpenuhi dengan baik. Bukanlah hanya penuh dengan tidur kan. Banyak yang menghabiskan masa studi-studi UTP dengan tidur. Sebenarnya tidur dan juga main game. Itu dua benda, game dan komputer lah. Lepas tu sekarang ni kita kena disiplin. Seperti yang saya katakan tadi, perlu disiplinkan masa kita untuk study. Minimum sehari berapa banyak kita nak study. Sehari minimum 2 jam ke sejam untuk study. Katalah hari tu nak sibuk, bawa ke hari esok. Lepas tu nanti dalam slot seterusnya, nanti lepas habis forum ni akan ada satu slot macam nak time management. Jadi kita akan kongsikan sama-sama macam mana cara kita belajar, macam mana cara kita nak manage masa kita, apa kaedah boleh kita gunakan untuk manage masa kita. Tapi yang paling penting tu ialah sekali lagi disiplin. Sebab kalau kita plan banyak sangat pun, tapi kita tak buat kita punya planning, sia-sia je. Dan saya, antara yang saya pegang lah dari dulu, Allah akan sentiasa membantu orang yang membantu agama. Jadi sejak pada sekolah tu, masa nak dekat SPM, saya mula mengubah saya punya hala hidup saya lah. Masa saya tingkatan 5 tu, dulu masa saya gila belajar, sambil tu gila buat benda lain ke kan, jahat apa semua. Tapi bila mula tersedar tu, yang saya tahu saya kena betulkan balik cara hidup saya. Sebab saya fikir dunia ni sementara je, akhirat ni betul-betul kehidupan sebenar. Jadi apa yang saya buat, saya jumpa kawan-kawan saya sedarkan dia orang, jangan bangga kata orang macam ni, baiki hidup kita apa semua. Hampir setiap hari adalah beberapa orang saya jumpa. Sampaikan masa belajar tu hampir jadi makin berkurang. Tetapi SPM saya tetap 11A, dapat skor juga. Dan di UTP pun berkurang saya tengok. Kadang-kadang study tak cukup pun, tapi jalan keluar tu ada je Allah tunjukkan. Study sikit tapi faham. Walaupun kadang-kadang ada lah yang fail tu sebab, bukanlah fail, saya tak pernah fail subjek saya. Tapi saya adalah yang tak berapa nak mengikut apa yang saya nak. Taklah sampai 3 pointer masa tu. Tapi saya buat muhasabah balik kan. Sebab itulah kedekatan saya dengan Allah Ta'ala makin lama makin jauh. Sebab tu saya kata disiplin sangat penting. Dan dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Allah akan tunjukkan dan Allah akan beri bantuan. Ini Allah sebutkan dalam surah Muhammad, surah ke-47 dan ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, bantulah agama Allah, dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu, dan Allah akan membantu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini punya sakat tu juga. Mungkin ada yang tanya juga kan, adakah kahwin tu meningkatkan motivasi untuk belajar? Ya, sebenarnya meningkatkan motivasi. Terima kasihlah kepada yang ada dalam hidup saya, yang berada di belakang sana. Jadi kalau siapa-siapa yang cita-cita nak kahwin awal tu, boleh je sebenarnya. Saya boleh kongsikan tips ni. Cubalah saya personally. Ataupun layarilah blog saya kan, nomorzugafi.blogspot. Ingat, belajar sungguh-sungguh, disiplinkan diri, dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Jangan buat maksiat. Kahwin tak apa. Sekian.